Bagi peminat muzik pop tradisional, siapa tidak kenal Tok Ki atau nama sebenarnya Muhammad Zaki Mansur. Penyanyi yang popular pada era 90-an ini masih lagi diingati sehingga kini. Dengan lagu-lagunya seperti Seni Berzaman, Biasan, Firasat dan Hampa, sering menjadi siulan para peminat. Lagu Seni Berzaman diangkat menjadi juara dalam kategori Irama Malaysia pada Anugerah Juara Lagu 1993. Tok Ki juga pernah menghasilkan beberapa album, antaranya seperti Bersawala pada tahun 1994, Diriku Dirimu pada tahun 1996, Hujan Emas 1998 dan Kekanda tahun 2005. Berkonsepkan pop Melayu dan pop etnik, nyanyian Tok Ki dengan kelunakan lenggok suara menjadi identitinya yang tersendiri sehingga kini. Tok Ki juga turut berkebolehan mencipta lagu dan bermain alat muzik. Walaupun dirinya kurang aktif berbanding di zaman kemuncak, lagu lama Tok Ki tetap malas segar sehingga hari ini. Mimpi lalu dicemar janji palsu. Biasan kaca itu tersenyum memandangku, membongkar satu noda, mengiris satu jiwa. Memaksa senyum madu di balik raut lesu, tersingkap mimpi lalu dicemar janji palsu. Janji tak ku indah, terperangkapku dengan bisikannya. Bebaskanlah aku dari dibelenggu, dari pintu kaca yang bermadu. Bantulah diriku, mana memecah rindu balik kaca. Ku cinta dia, bayang wajahmu, genggam bersama cinta itu. Inam asli bergema, musim baru di dalam lagu Nusantara. Zaman bersama ini lagu Melayu, rentak dulu warisan bangsa, nandang rindu idaman jelata, dendang bersama. Keasyikan
Wow. Assalamualaikum, selamat pagi. Terus kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita membuka siaran pada pagi ini dengan dendangan suara merdu yang hebat. Masih lagi kita rindukan suara ini. Tok Ki. Ya Allah, terima kasih bersama kami pagi ini, Tok Ki. Itu dia penyanyi yang muncul pada tahun 1990, awal 1990-an. Masa kita sekolah lagi. Tapi saya tadi terkejut juga dengan suara beliau yang masih lagi hebat. Pagi-pagi dah tarik menyanyi secara live tu, itu antara kira artis hebat lah kalau pagi boleh tarik tu. Baik, nanti kita akan sebentar saja lagi bersama dengan beliau, Tok Ki. Kita akan mengimbas kembali nostalgia seni. Pastinya peminat-peminat Tok Ki, sila setia bersama kami sehingga hujung rancangan nanti. Betul, tunggu saat nah. Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu berkenaan dengan satu perkembangan yang membabitkan dunia Islam apabila ulama tersohor Syekh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi telah pun disahkan meninggal dunia pada hari Isnin, pada hari semalam, dan berita ini juga telah pun dimaklumkan oleh anak andanya sendiri pada usia 96 tahun. Baik, pastinya Allahyarham telah meninggalkan legasi yang cukup besar, sumbangan dan juga legasi yang ditinggalkan pastinya membekas dalam sanubari setiap umat Islam. Kerana hasil sumbangan Allahyarham sendiri sangat besar dalam penulisan ilmuwan Islam itu. Lebih daripada 120 buku rujukan yang telah ditulis oleh Allahyarham sendiri. Oleh itu kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Moga-moga Allah menempatkan Allahyarham di tempat orang yang beriman dan berikan ganjaran yang terhebat buat Allahyarham sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita nak teruskan perkongsian di Malaysia hari ini pada pagi ini dengan pelbagai lagi perkongsian menarik sebenarnya, Fariha, ya. Dan kita nak kongsikan satu pengumuman yang telah pun diberikan berkenaan dengan keadaan cuaca dan juga pantai pada ketika ini, ya. 27 September sehingga 29 September hari inilah bermulanya telah pun dikeluarkan satu amaran kepada mereka yang berada di kawasan Kuala Langat tu, ya, bagi menghadapi fenomena air pasang besar di sana. Ini dia, kalau boleh ibu bapa pantau pergerakan anak-anak, dilarang mandi, dilarang berkelah sebagainya. Betul, juga bermain pasir, memancing, menaiki bot dan juga berniaga. Ini juga penting di sekitar kawasan tersebut kerana ini amaran telah pun dikeluarkan pada ketika ini. Jadi yalah, kita ambil maklum dan kita tahu pada musim ketika ini juga sangat berbahaya. Jadi ini perkongsiannya. Okey, kita nak teruskan. Tadi dia dah membuka gelanggang kita ni dengan nyanyiannya, disambung dengan dua lagu secara medley ni. Tiupan semangat diberikan untuk MHM. Kita nak jemput. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power bang, power. Suara yang power. Silakan. Ni kena lebih sikit tepuk. Keteratak kami ni. Sebab nyanyi ni, walaupun kita dah tua sekalipun, kalau yang penting kena ada ilmu. Setakat talent saja tak cukup. Tak boleh, bang. Mesti kena ada skill. Sebab kita tengok, saya terus cakap je kan. Orang kadang-kadang tak suka dengan saya sebab saya cakap benda yang betul. Orang suka yang fake-fake. Kan? Yang indah-indah je, ya. Yang indah-indah. Nyanyi macam pop tut pun macam nyanyi yang tut kan pun macam tu sedap. Aku pun pelik. Kan, because bukan takbur. I do it all my album, ada 7 album. I do it my own. I arrange my music. Dan lagu-lagu I macam itulah, sedap tak sedap. You all kata sedap, sedap lah. Suara vokal dan sebagainya. Orang lainnya album juga, Amir Yukis contohnya, saya pernah mendapat lagu terbaik Asia tahun 99 dengan lagu Zikir Kasih. Kitaro kenal Tok Ki, tapi orang Malaysia buat bodoh je. Itu dia. Betul. Jangan main-main. Ini Tok Ki tau. Okey, kepada Tok Ki, ini dia penampilan khas kami bawakan. Terima kasih bersama kami di MHI. Tok Ki, kita nak tahu, mungkin ramai yang kata, mana Tok Ki pergi ni, mana Tok Ki pergi ni, kan? Tiba-tiba kemunculan semula ni. Kalau Tok Ki tak ada, dah mati. Dia akan terus berkarya sampai bila-bila, dan saya punya collection lagu yang sangat banyak, dan hari ini saya ada
ada satu kaedah untuk mereka-mereka yang newbie yang banyak menyanyi dekat TikTok, media sosial dan sebagainya. Okey. Dia orang ni mana nak pergi? Kan? Dia orang ni mana nak pergi? Makna yang bagus, so kita select yang betul-betul. Okey, dan saya akan bagi saya akan bagi peluang pada mereka. Kau kena bayar jugalah aku, kan? Tapi ilmu kena I akan sekarang ni guru-guru vokal lebih kurang dekat 17 orang 18 orang dah sekarang ni. Okey. Guru vokal tau datang jumpa I untuk belajar teknik vokal. Okey. I ada satu kelebihan yang Allah bagi pada saya sebab apa? Belajar juga. Kalau tak, bangang juga macam dia orang. Kalau tak tahu juga kan? Tak tahu juga. Kerana kita belajar, and then teknik vokal ni, I akan bagi kepada mereka-mereka yang cikgu-cikgu vokal ni, guru vokal ni, supaya mereka sampaikan. Okey, maksudnya menjadi instruktur kepada tenaga-tenaga pengajar lain lah ya. Ya, okey. Tok Ki, ini adalah nostalgia seni. Tadi pun kita saksikan sedikit nostalgianya. Tok Ki pun kembali menyanyikan dengan sempoi je tadi kan. Terus tapi menangkap kepada kami ni. Okey. Dalam dunia seni ni antara yang paling diingati lah oleh Tok Ki sendiri sepanjang pembabitan pada ketika ini. Saya ingati kalau boleh saya ingat kan. Tapi saya tak boleh ingat. Banyak sangat benda yang saya buat, saya rasa banyak sangat yang dalam sebagai seni. Banyak sangat saya rasa apa yang you tanya itu banyak sangat. Banyak kenangannya lah. Banyak kenangan. Sebab Tok Ki dulu tahun kemunculan tu tahun 1990-an awal lah kan? Saya tak 89 awal. Tapi sebab ketika itu kan saya newcomer masa tu, and then Tok Ki buat sendiri tau, productionnya sendiri, video sendiri, albumnya buat, everything do it my own. Jadi promotion tu agak lambat. Tapi I yakin kalau benda tu jauh hari, macam mana pun dia akan jadi jauh hari. Dan bila sampailah nanti tahun, sebab tahulah dulu buat sendiri ni biar kau siapa Tok Ki, siapa kau ni kan. Tak apa, kau dengar muzik aku. Hebat tak hebat, ini je yang aku boleh lakukan. Jadi kadang-kadang tu ketika itu ada satu ketika saya pergi Warner Music ketika itu Tony Fernandez sekarang dah jadi tokek kapal terbang. Dia cakap okey, kita minat you punya ni, album ni, tapi nak tak kita panggil M. Nasir buat satu lagu? No way. Okey. Because apa yang dia hebat sangat, I punya karya, I tanya dia ada tak, I kutuk M. Nasir pun tak apa, I selalu kutuk dia. Tak apa Tak apa. Okey. Okey. Sekarang ni I nak tanya dia, you all a musician. Okey. Sumbang kat mana? Tak ada sumbang. Clash kat mana? Tak ada clash. So what lepas tu tak boleh cakap lagi. Kenapa nak kena je satu lagu je nak suruh dia buat, jadi buat kelakar lah tuan. Pastinya dia macam ni, dia setiap individu tu pastinya ada kelebihan, ada keunikan, keistimewaan tersendiri lah kan. Maksudnya sentuhan keramat seseorang itu. Macam Tok Ki ada sentuhan keramatnya, M. Nasir ada sentuhan keramatnya kan. Macam awak ada sentuhan saya ke bidang lain lah. Sentuhan dia sampai bini dia berapa kali lah. Astagfirullah. Okey. Tok Ki, betul. Kita tengok lagu-lagu Tok Ki ni, dia kalau tengok tajuk dia pendek je, tapi isi dia syarat macam hampa. Betul. Tapi bila dengar lagu tu, wow. Bercinta dengan syaitan. Lagu hampa tu bercinta dengan syaitan. Tajuk dia hampa. Dengar orang meaning tu macam cinta ada macam gitu. Tapi sebenarnya kalau you kaji balik, ada percintaan kita kan syaitan. Mana bisikkan dia buat kita biasan itu menceritakan doa iftitah wajhat wallazi fatara samawati wal ardh. Okey. Wow. Ini yang mendalam itu. Ada kita sentuhan keramat Tok Ki ni. Ya, dan semua itu adalah memang dilahirkan sendiri oleh Tok Ki kan. Tok Ki, sekarang ni kembali semula untuk terus kekal aktif. Saya sekarang macam saya cakap tadi, okey. I compile berapa banyak lagu dengan arrangement yang semuanya okey. I buat lagu tak sedap, I delete dia.
Semua Buat lain. Buat lain. I akan buat lagu tak sedap yang mana semua sedap sekarang ni ada simpan untuk mereka ni. Sebab I tengok newbie ni dia orang nak pergi mana? Yayasan karyawan ke apa ke, dia orang bukan nak, dia orang ni bukan ada album. Jadi semuanya datang kat I. Don't worry. Datang kat Macam mana nak datang tu? Okay. Dia orang carilah kita kalau kita terror. Kat mana tu? Toki lah. Toki official Toki my company official Toki Empire. Tapi boleh DM saya selalu main dekat media sosial ni, dia orang boleh dapat. Dan saya pun grup-grup pun banyak, fan club pun banyak, macam-macam fan club dia orang buat, bukan saya buat. Dia orang buat, saya rasa itu adalah sahabat yang betul-betul sahabat. Betul. Kerana mereka sanggup buat untuk saya. Saya malas nak buat macam tu kan. Okey, Toki. Ucapan sikit kepada mereka yang merindui dan nampak kembali dengar kembali lagu Toki tadi tu, silakan. Ucapan Kalau ada album baru lagi sekejap lagi. Ya, ada single terbaru bertajuk Aku Bukan Bodoh Sangat. Tapi saya minta Malaysia hari ini panggil saya sekali lagi untuk saya bawa lagu. Lagu tu dah siap tapi secara keseluruhan vokal belum lagi, mixing belum percantikkan lagi. Ucapan kepada peminat, Toki? Kepada peminat, anda sokonglah yang mana betul. Yang mana fake-fake tinggalkanlah. Sokong yang betul genuine, yang betul-betul proper, yang betul accurate. Itu yang relevan. Jangan sokong yang tak apa-apa. Please. I bukan apa. I nak orang kita lebih maju, cerdik, pandai sikit. Jangan bodoh sangat. Dalam menghargai karya seni kan? Dan menghargai karya seni. Tak payahlah nak kecam-kecam. Kau tu siapa? Hamba je. Pagi-pagi dah kena basuh. Ambil. Inilah dia Toki yang kita kenali kan. Toki akan bersama kita sampai penghujung kan? Boleh. Kau nak bagi aku jadi pengacara dengan korang? Okey. Yang itu kami terpaksa potong dulu sebab kita pada tugasan dan tanggungjawabnya. Kerana selepas ini kita ada lagi perbincangan yang kami nak bawakan. Selepas ini kita akan berbicara berkenaan dengan macam mana kita tanggungjawab kita untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Ini berkenaan dengan dasar tenaga negara. Selepas ini di MHI. Pemanasan global, perubahan iklim dan bencana alam saling berkait rapat antara satu sama lain. Fenomena yang berlaku ini agak ketara sejak 3 dekad yang lalu. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah, pemanasan global menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di bumi berikutan daripada proses peningkatan suhu di atmosfera, lautan dan daratan. Aktiviti seperti penebangan hutan yang berleluasa, pertambahan jumlah kenderaan, pelepasan gas rumah hijau, pembangunan industri yang tidak terancang dan pembangunan yang tidak lestari adalah antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya perubahan iklim dunia. Secara saintifik, peningkatan pelepasan gas rumah hijau antaranya seperti gas karbon dioksida dan nitrous oksida daripada pembakaran bahan api kenderaan bermotor dan kilang serta gas metana daripada sisa makanan di tapak pelepasan sampah boleh menyebabkan perubahan suhu persekitaran, cuaca yang melampau dan kenaikan paras air laut. Laporan daripada Persidangan Konvensyen Rangka Kerja mengenai perubahan iklim oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFCCC bagi suhu purata tahunan 2030 dan 2050 mendapati peningkatan antara 0.6 hingga 0.9 darjah Celsius akan berlaku di Semenanjung Malaysia. Sabah pula peningkatan sebanyak 0.8 hingga 1 darjah Celsius dan Sarawak peningkatan 0.6 hingga 0.8 darjah Celsius. Berdasarkan kajian daripada ahli klimatologi di Institut Meteorologi Denmark, pada 1980-an dan 1990-an, lapisan bongkah ais di Greenland hilang sekitar 450 bilion tan setiap tahun. Bagaimanapun pada abad ini, prosesnya semakin cepat sehingga 500 bilion tan berbanding abad sebelumnya dan menjadi penyumbang tunggal terbesar untuk kenaikan permukaan air laut.
Kerajaan kini perlu menanggung subsidi tenaga sebanyak 37.3 bilion ringgit Malaysia bagi petrol, diesel dan gas cecair asli. Kemelut pandemik dan ketidaktentuan geopolitik dunia serta isu perubahan iklim yang serius turut memberi kesan kepada harga bahan api. Oleh itu, negara memerlukan peralihan kepada tenaga yang lebih mampan. Disebabkan itu, baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan Dasar Tenaga Negara DTN 2022 hingga 2040 yang bertujuan untuk memastikan sektor tenaga dapat terus membangun dengan mampan. 3 objektif utama ialah: pertama, meningkatkan daya tahan ekonomi makro dan jaminan bekalan tenaga. Kedua, mencapai kesaksamaan sosial menerusi mampu bayar tenaga. Dan yang ketiga ialah memastikan kelestarian alam sekitar. DTN juga menetapkan sasaran khusus bagi sektor tenaga, iaitu aspirasi negara rendah karbon 2040 dan aspirasi pelepasan GHG sifar bersih 2050. Kini, dunia tidak mempunyai banyak masa untuk memastikan perubahan iklim tidak berlaku secara drastik sehingga boleh memberi kesan kepada berbilion nyawa. Tetapi, sejauh manakah kita dapat melestarikan alam sekitar dalam kehidupan seharian kita? Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Itu perbincangan yang kami nak bawakan kepada anda semua bagi pemahaman kita bersama kerana penting untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar pada ketika ini. Dasar Tenaga Negara untuk kelestarian alam sekitar. Hari ini kita fokuskan kepada alam sekitar walaupun kita dah tahu ada 3 objektif utama yang diberikan di bawah Dasar Tenaga Negara ini. Kita nak terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, merupakan pensyarah Governance Persekitaran dan Sains Kelestarian Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nak bercakap berkenaan dengan Dasar Tenaga Negara. Kita menyentuh berkenaan dengan alam sekitar. Baik. Kita tahu sekarang ni cuaca memang tak menentu, perubahan iklim yang sangat ketara. Kadang-kadang kita pun rasa macam sepatutnya hujung tahun hujan lebat. Betul. Tapi kadang-kadang berubah dan sebagainya. Saya nak tanya isu yang memang dekat dengan kita berkenaan dengan perubahan iklim ni. Adakah itu antara punca yang menyebabkan perubahan iklim ni daripada kita tak menjaga kelestarian alam sekitar kita? Terlebih dahulu selamat pagi kepada semua pemenonton yang berpeluang mengikuti kita punya rancangan. Satu topik yang sangat penting untuk dibincangkan, apatah lagi kita nak mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat. Jadi ia juga berkaitan dengan cuaca ataupun iklim. Sebenarnya secara semula jadi alam sekitar ni dia juga mengalami perubahan tetapi tidak secara drastik. Namun campur tangan manusia atau kita katakan faktor antropogenik ni sejak dari kurun ke-18 bila kita terlibat dalam revolusi industri secara besar-besaran ni, dalam membebaskan kita kata greenhouse gases ataupun gas rumah hijau seperti metana, karbon dioksida, sulfur dioksida pada kadar yang berlebihan sehingga mengganggu gugat alam sekitar kita lah. Antara kesan yang paling ketara sekarang adalah perubahan iklim, kesan daripada aktiviti tersebut. Itu antara punyalah disebabkan kesan daripada kita tak menjaga alam sekitar. Sebab kita, saya rasa pendedahan ataupun orang tak sedar lagi. Mungkin rasa macam alam sekitar lah tak penting pun. Yang penting sekarang pembangunan dan sebagainya. Betul, dan dia rasa apa yang kita buat ni takkan berikan impact pun pada alam sekitar sebab ni hanya komponen yang kecil kan. Tapi itulah penting perbincangan sebegini. Doktor melihat kepada Dasar Tenaga Negara yang dilancarkan, objektif ketiganya adalah kelestarian alam sekitar. Dan sekarang ini juga ada satu aspirasi negara rendah karbon 2040. Ini mungkin sesuatu yang perlu kita beritahu kepada orang juga bagaimana nak menjayakan aspirasi tersebut, Doktor? Sebenarnya macam saya kata, aktiviti manusia yang paling ringkas semudah bernafas pun kita telah mengubah komponen alam sekitar Sebabnya bila kita bernafas kita akan menyedut gas oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Yang itu paling asas lah. Setiap aktiviti manusia maksudnya dia akan mengganggu gugat persekitaran, cuma kita buat tu skala kecil ataupun skala besar lah, bergantunglah. Kalau skala besar berlaku apa yang ada sekarang Jadi kalau kita rujuk, tenaga ni sangat berkait dengan pemanasan global. Sebabnya kenapa? Sebab seluruh dunia sekarang ni kebanyakannya menggunakan bahan api fosil seperti petrol, gas asli, arang batu untuk kita dapatkan bekalan
tenaga elektrik. Jadi sebab tu sekarang kita dengar di serata dunia pihak-pihak tertentu macam UNEP, WHO ke PBB dan sebagainya dia memfokus kepada tenaga yang boleh diperbaharui ataupun renewable energy. Antara lainlah solar, solar, angin, tenaga dari ombak, geotermal, biomas. Supaya antara lain kita memang dah tak boleh langsung menghentikan kesan pemanasan global. Tetapi apa yang kita boleh cuba lakukan adalah memperlahan ataupun meminimumkan kesan tersebut supaya tidak berlaku dengan ketara ataupun dalam jangka masa yang cepat. Itu sebab saya rasa Perdana Menteri dia sangat prihatin dan kita kata kerajaan kita juga boleh kita katakan sangat prihatin dalam isu-isu alam sekitar ni. Jadi pelancaran ataupun pewartaan dasar tenaga negara ni 2022-2040 ni sangat tepatlah pada masanya dalam usaha Malaysia. Sebenarnya Malaysia pada tahun 2030 nanti kita target kita akan kurangkan lebih kurang 45% pengeluaran karbon kita. Jadi ini ada kaitan jugalah dengan dasar tenaga yang tadilah. Okey. Doktor, bila kita cakap tadi doktor ada menyentuh berkenaan dengan teknologi hijau kan. Mungkin kesedaran orang ramai itu masih lagi tidak menyeluruh. Ada segelintir yang melihat bahawa dengan menjaga alam sekitar ni akan meneruskan lagi kelangsungan generasi yang akan datang. Pembangunan akan lebih baik dan sebagainya. Tapi ini antara individu yang saya rasa kesedarannya cukup tinggi. Betul. Sampaikan dia mengusahakan satu kalau rumah tu semuanya menggunakan tenaga solar. Ya, betul. Jadi kita Okey, kita nak saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan ini. Jom. Isu perubahan iklim dan pemanasan global yang berpunca daripada manusia terutama berkaitan dengan penggunaan tenaga menyumbang kepada keperluan untuk mencari alternatif bagi menanganinya. Oleh itu, penggunaan teknologi hijau diperkenalkan bagi mencapai negara yang neutral karbon menjelang tahun 2050. 5 elemen penting yang diterapkan dalam teknologi hijau ialah menjimatkan tenaga dan sumber asli, meminimumkan degradasi kualiti alam sekitar, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui dan selamat untuk digunakan. Ini bagi memastikan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Seperti pepatah, perjalanan 1000 batu bermula daripada satu langkah. Inilah yang cuba dilakukan oleh seorang pemuda yang berasal dari Sabah. Menyedari manfaat jangka panjang sistem teknologi tenaga solar kepada dirinya dan alam sekitar, Abul Ismail, 42 tahun, menukar sumber tenaga elektrik rumahnya kepada panel solar sepenuhnya sejak lebih 20 tahun lalu. Kita bermula sebenarnya kita dekat negeri kita orang, Sabah. So, satu masa dulu memang susah nak dapatkan bekalan elektrik. So, seorang kawan perkenalkan tenaga solar lah. Tapi pada masa dulu, tenaga solar tu mahal. Panel je pun dah beribu kan. So, pun kita belilah yang kecil. Kita boleh guna untuk elektrik banyak kali. So, tak payah beli petrol. So, kita guna tenaga solar. Start dari situ. Tujuan pertama tu memanglah untuk kos. Sebab kalau kita guna petrol, kos dia tinggi. Kemudian satu lagi, bila kita guna solar ni, kita pakai hari ni, besok matahari ada, dia boleh cas balik semula ke dalam bateri dan kita boleh guna balik semula berkali-kali. So, tempoh masa panjang, jimat kos, kemudian mesra alam. Untuk memasangnya, peralatan yang perlu ada ialah panel suria, penyongsong kuasa, bateri dan imbangan sistem iaitu suis dan kabel. Pemasangan solar ni memerlukan ruang. Okey sebenarnya. So, you tengok macam kat atas ni kan, saya punya solar panel ni. So, macam rumah saya ni, kawasan dia terhad. Jadi, saya duduk sebelah sini. Saya pasang awning ni untuk parking. Saya buat untuk bumbung dia tu, saya buat daripada solar panel. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni, kita di bawah khatulistiwa, ekuator. So, kita mendapat tenaga cahaya yang banyak sepanjang tahun, kesinaran. Panas dan hujan, kesinaran tu cukup untuk kita. Katakan saya pasang 1 kilowatt. Tenaga yang saya mampu hasilkan selama 4 jam. Kadang-kadang kita dapat tenaga selama 4 jam, kita boleh dapat 4 kilowatt tenaga. Saya akan simpan dalam bateri saya akan guna 4 kilowatt tu. So, kita tak ada pembaziran lah. So, apa yang kita hasilkan, kita akan guna. Walaupun begitu, kos bagi pemasangan satu panel solar yang mampu mengumpul sehingga 1 kilowatt dianggarkan bernilai RM5,000. Dengan berbekalkan tenaga itu sahaja, boleh menjana tenaga elektrik untuk kipas, lampu dan mesin basuh.
Selain itu, Abul turut menggunakan kenderaan elektrik EV iaitu basikal elektrik bagi kemudahan pengangkutan ke sekitar kawasan perumahan yang didiaminya. So saya ambil kesempatan juga untuk gunakan e-mobility yang macam ada kat belakang ni kan. Saya gunakan untuk dalam pengangkutan saya di sekitar tempat tinggal saya ni, saya gunakan basikal elektrik dan saya guna cas pun guna solar aje. So saya dah banyak jimat duit kat situ lah pengangkutan. Kalau saya beli petrol pun kos lagi kan. Saya gunakan untuk pergi pasar, untuk pergi masjid. Saya gunakan ni pengangkutan dan saya tak guna petrol lagi. Walaupun kos permulaan untuk menggunakan tenaga solar ini agak mahal, tetapi bagi jangka masa panjang banyak kelebihannya. Antaranya seperti tenaga boleh diperbaharui, dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan yang paling menarik, jangka hayat bagi satu panel solar boleh menjangkau lebih 30 tahun. Oleh itu, aplikasi teknologi hijau menjadi alternatif yang tepat dalam menangani masalah kesan rumah hijau. Ini selaras dengan agenda utama setiap kerajaan di seluruh dunia yang mahukan pembangunan mampan agar alam sekitar dapat dipulihkan dan dipelihara. Okey, ini satu contoh yang sangat membuka minda kita dalam perkongsian yang kita ingin bawakan berkenaan dasar tenaga negara kelestarian alam sekitar ini, dan itu contoh yang tak semua orang boleh buat tapi telah pun dibuktikan bahawa ianya adalah boleh dilakukan lah untuk mengurangkan kesan daripada inilah apa yang kita buat tu, karbon dan sebagainya, pelepasan karbon dan sebagainya. Okey. Dan kita ada nak tanya dengan doktor, okey, pemahaman dia kalau kita guna solar tu kena daripada sumber cahaya. Betul. Matahari. Kan kadang-kadang kita punya akhir tahun ni kan hujan, musim hujan dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada matahari seminggu. Bagaimana pula? Kadang-kadang orang cakap, betul macam mana pula nak ada dapat tenaga? Okay, kita tahu setiap benda tu dia punya kebaikan dan juga keburukan. Macam juga solar. Okay? Solar oleh kerana kita macam Encik Abul tu cakap, kita berada di kawasan tropika. Jadi memang kita mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Okay. Tak ada masalah yang tu. Lepas tu solar juga tu tenaga yang boleh diperbarui. Maksudnya dia tak akan habis. Kalau minyak bila dah habis stok ataupun arang batu kita akan habis. Itu satu. Yang ketiga, solar juga adalah kategori yang kita katakan murah. Kita tak perlu macam nak gerudi lah untuk dapatkan minyak dan sebagainya. Dan juga solar ni kita kelaskan dia diperbarui sebab lagi satu dia tidak mengeluarkan sebarang gas rumah hijau yang kita tahu menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim, terutamanya karbon dioksida dan metana. Okey, tetapi walaupun solar ni bagus memang baguslah kita galakkan, tetapi kita juga ada kekangan tertentu. Contoh macam tadi kalau berlakunya hujan ataupun mendung, cuaca mendung, berlakunya perubahan cuaca yang ketara, kalau hari-hari hujan dan sebagainya, kita tidak boleh menjana solar tu untuk simpanan kita gunakan menggantikan tenaga elektrik. Untuk itu tenaga konvensional masih juga diperlukan yang kita generate daripada arang batu, petroleum, untuk memastikan kita mendapat kelangsungan tenaga elektrik dalam tempoh 24 jam, terutamanya kepada industri yang sentiasa perlu beroperasi untuk menghasilkan pengeluaran. Macam juga solar. Solar kita akan guna waktu siang, tetapi malam kita tak boleh guna sebab kita tak ada cahaya. Apa yang kita boleh buat ialah kita beli bateri tadi kan, macam Cik Abul terangkan, dan kita simpan bateri itu untuk chargekan di waktu malam bagi kegunaan berterusan. Jadi walaupun dia banyak kebaikan, dia juga ada sedikit kelemahan lah. Dan ianya perlu diadaptasi lah dengan keadaan semasa. Maksudnya kita tidak boleh berubah sepenuhnya kepada tenaga solar, tapi kita tahu bahawa ianya penting dalam membantu ke arah objektif kelestarian alam sekitar tadi, Doktor. Ya, betul. Dan bagaimana Doktor melihatlah pelestarian alam sekitar di Malaysia sendiri, negara kita? Adakah kita sudah masuk ke fasa bahaya ke kan? Sebab mungkin kesedaran kita, saya tak tahu, mungkin ada beberapa, tak semualah yang masih mempunyai kesedaran yang tinggi tentang alam sekitar ni. Kita pun macam-macam kan, sampah dah menggunung-gunung dan sebagainya. Bagaimana melihat Malaysia itu sendiri? Okay, saya banyak buat kajian dari segi pelibatan awam terhadap kesedaran dari segi pengetahuan, sikap dan dia punya attitude dalam berinteraksi dengan alam sekitar. Secara keseluruhan masyarakat Malaysia ni telah ada kesedaran terhadap menjaga alam sekitar. Cuma dia tidak diterjemahkan melalui sikap dan amalan seharian. Dia sedar kalau kita tanya apa itu alam sekitar, apa kesan perubahan iklim, dia sedar, dia tahu. Tapi dia tak praktikkan. Kebanyakannya tidak mempraktikkan. Sebab tu baru-baru ni yang masa
perarakan kemerdekaan DBKL komplain kan sampah banyak. Lepas tu pokok-pokok tu dirosakkan. Dia sedar tapi dia tidak diterjemahkan secara lazim melalui tindakan seharian. Yang itulah. Tapi overall kalau kerajaan kita nampak telah ada kesedaran lah. Bermula dari rancangan Malaysia ketiga dan sekarang rancangan Malaysia ke-13. So kerajaan telah banyak membuat penambahbaikan lah. Contoh dasar-dasar Macam dasar tadi, dasar tenaga, dasar biodiversity, dasar alam sekitar negara dan dilaksanakan oleh agensi di bawah kerajaan macam Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. Cabaran kita adalah menyedarkan melaksanakan sendiri. Pelaksanaan tersebutlah. Okey, apa langkah pertama yang boleh kita lakukan sebab kesedaran tu dah ada. Doktor, orang ramai yang menyaksikan kita ni perlu ada penguatkuasaan lagi kuat ke kalau macam mana? Okey, bagi saya penguatkuasaan tak berkesan sebenarnya. Kita tidak boleh selamanya menghukum orang kan untuk berubah. Jadi apa yang kita perlu adalah melalui pendidikan lah, sama ada informal ataupun informal. Formal macam biasalah di sekolah. Tapi yang kita nak praktikan di sini lah informal. Di mana keluarga lebih berperanan. Okey, kalau ibu bapa tu dari rumah dia menjalankan kitas semula, pengkomposan, penggunaan semula pengasingan minyak masak dan sebagainya, maka generasi muda ni anak-anak dia akan berpeluang besar untuk meneruskan kaedah tersebut. Jadi alam sekitar tu lebih lestari. Jadi sedar saja tak cukup, kita kena praktikkan semudah mengamalkan kita semula. Kita asingkan, kita pergi mana-mana tong dah ada kan, warna oranye, warna hijau. Jadi kita cuma gerakkan kita punya attitude dengan membuang sampah tu pada tong yang betul. Itu paling asas lah. Semudah kan kita jumpa banyak tong. Tong kita semula di merata-rata. Jangan salah pilih warna lah. Itu pun penting juga. Sebab pendidikan memang dah diberikan, kesedaran pun semua dah tahu, saya percaya. Doktor, pesanannya kepada semua sebab ini satu dasar yang saya percaya memberikan impak kepada keseluruhan kemanusiaan ni, alam sekitar ni kan. Tanggungjawab ni adalah milik kita semua untuk kita praktikkan, doktor, pesanannya. Pelancaran ataupun pewartaan dasar tenaga ni 2020-2040 ni sangat penting sebab kita tahu kerajaan dia memberi subsidi yang tinggi terhadap sektor tenaga. Macam kita guna petrol tu, dia beri lebih kurang 30 bilion setahun untuk menampung subsidi. Jadi dengan adanya tenaga diperbaharui, sedikit sebanyak macam solar paling mudah lah sebab kita berada di tropika, kita akan membantu kerajaan. Duit tu boleh digunakan mungkin untuk kemudahan kesihatan, pendidikan dan juga kita boleh sebagai seorang individu, kita tidak boleh bergerak sebagai satu negara jika masyarakat sendiri sebagai individu naik kepada masyarakat dan negara tidak sama-sama bekerjasama lah, berkooperasi ataupun bekerjasama secara padu untuk memastikan bumi kita ni terjaga sebab kita tak ada bumi lain, kita hanya ada bumi ini dan jika berlakunya pemanasan global ataupun perubahan iklim yang ketara, kita jangka 2100 jika tidak ada tindakan dilakukan, suhu akan meningkat antara 1.8 ke 4.1. Satu saja sentigrade naik, 1 darjah Celsius saja naik. Jadi paras laut akan naik 0.8, hujan akan berubah, pola cuaca berubah. Jadi semua akan jadi macam huru-hara lah. Jadi sebab tu kita mengubah cara hidup macam saya kata tadi, marilah kita bersama-sama membantu kerajaan dan juga masyarakat global agar kita dapat walaupun kecil kita punya tindakan tu, sedikit sebanyak bila kita sama-sama buat maka alam sekitar kita akan lebih lestari untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Dasarnya yang sangat hebat sudah ada, cuma kita perlu menjadi sebuah sistem sokongan yang padulah untuk kita merealisasikan lagi impian kita, objektif kita untuk generasi yang akan datang. Kita sendiri walaupun sekarang pun dah huru-hara juga kan, dengan iklim yang tak menentu, sekejap banjir, sekejap ni dan sebagainya. Betul, dan semuanya bermula dari kita sendiri, dari rumah dan juga pendidikan itu. Bayangkan macam ni je, kita nak sediakan satu tempat tinggal yang baik bagi generasi anak-anak kita ni, untuk mereka tinggalkan juga tempat ataupun rumah yang baik kepada generasi yang berikutnya. Doktor, terima kasih banyak. Dan bersama kita Profesor Mandia Dr. Haliza Abdul Rahman dari, saya ringkaskan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM sama kita pada pagi ini. Okey, kita nak berehat seketika selepas ni, Fariha. Selepas ni kita akan bawakan jelajah kita demi negara. Sabah. Wah, Sabah. Bersama awak betul. Saya akan terbang ke Sabah nanti. Kekal terus dengan kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan satu perkongsian yang sangat-sangat menarik, terutamanya kepada mereka berada di Sabah.
pada ketika ini adalah program Kita Demi Negara ke Sabah dan kita nak berikan perinciannya. Jadi kita sangat bersuka hati kerana menerima kunjungan Puan Ainah Muhammad Sun, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, mungkin boleh terus ceritakan sedikit berkenaan dengan program Kita Demi Negara ini? Okey, terima kasih Hanif ya. Ya. Okey, untuk program Kita Demi Negara ini, izinkan saya untuk mulakan dengan slogan negara kita, keselamatan tanggungjawab bersama. Itu adalah slogan untuk kita melaksanakan program keselamatan negara ini di bawah program Kita Demi Negara. Okey, bermulanya program Kita Demi Negara ini adalah di atas inisiatif yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang mana telah menghasratkan supaya satu platform dilaksanakan bagi kita menyedarkan semua orang. Apakah dia tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga keselamatan negara. Dan itulah dia munculnya program Kita Demi Negara yang telah pun dilancarkan pada 17 Mac yang lepas di KLCC, dan seterusnya program dilaksanakan sebanyak 6 zon. Zon pertama telah dilaksanakan di zon utara di Perak. Dan ini adalah zon kedua sebenarnya untuk kita laksanakan lagi dengan mengambil kira secara inklusifnya di Sabah dan Sarawak, dan kita laksanakan di Sabah untuk kali ini. Dan kita akan membawa platform ini, perkhidmatan kita yang di KDN dan agensi-agensi di bawahnya, untuk kita membawa perkhidmatan, memberi perkhidmatan kepada orang Sabah. Ya, betul. Tadi Puan ada cakap berkenaan dengan objektifnya adalah untuk semua orang ada rasa semangat bagi melindungi negara kita sendiri, kan? Ya, betul. Mungkin boleh kongsikan sekali lagi matlamat dan objektif lain daripada pihak KDN sendiri untuk melancarkan kempen ini? Okey, sebenarnya program ini kita telah gariskan di bawah konsep program Kita Demi Negara, yang mana dia menyasarkan matlamat untuk memberi kesedaran ataupun meningkatkan cinta kepada negara. Bagaimana nak meningkatkan cinta kepada negara ni, iaitu dengan melihat kepada aspek keselamatan itu sendiri. Bila aspek keselamatan kita dah kukuh, maka secara tidak langsung kita berharap petrosmik akan meningkat dan negara akan berada pada tahap yang lebih selamatlah. Kalau kita tengok berdasarkan angka-angka yang kita lihat sebelum ni, kes jenayah ini kita kata semakin meningkat. Dan bila kita kata semakin meningkat, perlu ada satu program untuk kita menurunkan indeks jenayah ni. Dan kita ada satu target di mana di bawah RMK misalnya, Rancangan Malaysia ke-12 di bawah chapter 4, kita menetapkan bagaimana untuk memantapkan pertahanan dan keselamatan negara. Dan inilah dia platformnya untuk kita meningkatkan kecintaan itu, secara tidak langsung kesedaran akan timbul dan negara patutnya akan lebih selamat. Ya, dan saya pun rasa bersemangat ni. Puan, nak ke Sabah ni selepas dari zon utara, kan? Ya, betul. Apa tarikan utama program pada kali ini? Okey, untuk di Sabah, kita ada special program di Sabah ni, yang mana pada 1 hingga 2 Oktober kita akan adakan program Kita Demi Negara yang akan diadakan di Pekarangan Stadium Likas. Ini adalah lokasi yang kita pilih yang membolehkan semua orang di Sabah berada di sana dan dapat perkhidmatan, dan juga kita melihat sendiri peranan agensi. Dan kita lihat juga di sana tarikan yang paling penting sekali adalah town hall bersama YB Menteri Dalam Negeri. Dan dia akan berinteraksi, dia akan bercakap mengenai isu-isu keselamatan, dia akan memberi fact and figure yang betul, yang sahih, yang selama ini kita tengok di media sosial, yang kita tengok kesahihannya belum tentu lagi. Dan kali ini kita bawa menteri untuk bercakap sendiri dan kita boleh berinteraksi bersama rakyat. Inilah dia yang kita bawa, yang kita buka seluas-luasnya platform ini untuk berinteraksi dan bertanya apa jua soalan berkaitan dengan aspek keselamatan. Selain itu juga, yang penting di dalam program ini adalah Pocket Talk. Pocket Talk ini dilaksanakan ataupun disampaikan sendiri oleh ketua-ketua pengarah agensi keselamatan di bawah KDN. Contohnya Jabatan Immigration, kita bawa ketua pengarah Immigration untuk datang dan memberi taklimat. Dan kita bawa juga ketua pengarah Jabatan Pendaftaran Negara memberi taklimat berkaitan dengan dokumen, berkaitan dengan kad pengenalan kita bawa. Dan juga kita bawa IGP sendiri, Ketua Polis Negara, untuk bersama-sama dengan audiens dan melihat bagaimana peranan dan sosok tubuh pemimpin-pemimpin di dalam kalangan agensi-agensi kerajaan. Okey. Dan selain itu juga kita ada pertunjukan luar sebenarnya. Ini yang membezakan jelajah ataupun program bersama rakyat ni, iaitu kita bawa persembahan-persembahan daripada agensi-agensi keselamatan. Contohnya daripada IPMM, kita bawa fast roping.
Okay. Iaitu anggota yang turun daripada helikopter. Kita bawa aset-aset strategik kita. Kita bawa kereta kebal kita. Kita bawa helikopter kita untuk ditunjukkan masyarakat. Inilah peranan sebenarnya agensi keselamatan di bawah KDN. Betul. Dan saya tengok pun banyak lagi aktiviti lain. Ya, banyak. Antaranya juga ada perlawanan Liga Super Sabah. Ya, betul. Yang akan ditayangkan di layar Gegasi. Itu antara tarikan kita pada waktu malam. Walaupun 2 hari kita laksanakan program ini, tetapi pada waktu malam kita tidak tinggalkan juga. Ada pengisiannya di mana kita ada satu layar yang kita akan pasang ataupun skrin di mana kita akan menayangkan Liga Super. Yang kebetulan pada malam tersebut ada perlawanan antara Sabah dan juga Terengganu. Terengganu kan. Okey. Puan difahamkan juga program ini pendaftaran keahlian sahabat kita di negara turut dibuka. Mungkin ada perkongsian kelebihannya. Sahabat KDN ini sebenarnya adalah berperanan untuk menjadi mata dan telinga agensi-agensi kerajaan dalam aspek keselamatan lah. Untuk memberi information kan, untuk kita mengambil tindakan secepatnya. Dan bila kita tahu ada insiden ini, inilah peranan yang dimainkan oleh rakyat. That's why bila platform kita buka, kita demi negara, kita cuba sedaya upaya untuk melibatkan segenap lapisan masyarakat di bawah inisiatif sahabat KDN. Dan mereka ini yang berperanan untuk kita menyampaikan maklumat, kan, memberikan kesedaran kepada orang ramai bila dia dapat, dan kita dapatkan maklumat itu kepada sahabat akan sampaikan kepada orang ramai. Ini antaranya. Dan kita sebenarnya dah pun melaksanakan beberapa program bersama sahabat KDN. Mereka ni yang melaksanakan ataupun yang rapat dengan kita dan mendapat maklumat yang betul dan saya berkaitan dengan keselamatan, dan kita sampaikan kepada orang ramai, dan kita melalui beberapa program yang kita laksanakan. Baru-baru ini kita dah laksanakan pelayaran bersama sahabat dengan APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim. Dan juga kita telah juga laksanakan lawatan ke muzium penjara di Melaka. Dan akan datang kita akan ada lagi pelayaran bersama Eskom di Pantai Barat Sabah. Program dan perkongsiannya sangat menarik. Saya pun sangat teruja untuk kita saksikan. Ini program kita demi negara Zon Sabah pada 1 dan 2 Oktober 2022. Semoga berjaya, Puan, ya. InsyaAllah. Dan itu perkongsiannya bersama dengan kita. Puan Aina Muhammad Sun, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, kita akan berehat seketika. Selepas ini, saya dan Fariha banyak lagi yang nak dikongsikan. Kekal terus dengan kami di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia Hari Ini. Saya nak teruskan pengisian kami berkenaan dengan perkembangan cuaca di semenanjung Malaysia. Nampaknya semuanya hujan, tidak ada pun matahari di semenanjung, manakala di Sabah, Sarawak kita tengok. Okey. Saya rasa hujan juga. Betul. Hujan juga di Sabah dan juga Sarawak. Apa ni dia? Tak nampak. Jadi ini diharapkan dengan perkembangan cuaca ini dapatlah merancang sebaik-baiknya bagaimana perjalanan dan sebagainya rutin kita. Dan sedikit perkembangan yang kami nak kongsikan di berita harian. Langkah kawalan tambahan Bank Negara Malaysia terhadap penipuan. Sekarang ni banyak sangat, ramai sangat pengguna bank dalam talian ni yang kadang-kadang hilang duit simpanannya, bukan RM1, RM2, ada sampai RM12,000, RM10,000 dan sebagainya. Jadi ini langkah terbaru Bank Negara Malaysia untuk mengukuhkan lagi perlindungan terhadap penipuan kewangan. Institusi kewangan dikendaki beralih daripada penghantaran SMS OTP yang biasa kita buat sekarang ni kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh untuk aktiviti atau urus niaga dalam talian berkaitan pembukaan akaun, pemindahan dana pembayaran, pertukaran maklumat pribadi dan penetapan akaun. Kedua, ketatkan peraturan pengesanan penipuan dan sekat transaksi penipuan disyaki terlibat dengan skam ni. Yang ketiga, melaksanakan tempoh bertenang untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan perbankan dalam talian ataupun peranti yang lebih selamat. Keempat, pelanggan akan dihadkan kepada satu peranti mudah alih lebih selamat untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Dan kelima, institusi kewangan dikendaki sedia talian perkhidmatan khusus untuk pelanggan lapor insiden penipuan kewangan. Kes semakin lama semakin banyak. Jadi mungkin ini antara topik yang menjadi isu besar juga. Hanif, kabarnya di Utusan Malaysia ada perkongsiannya. Ya, silakan Fariha. Dan ini kita terus sambung berkaitan dengan isu yang baru Fariha kongsikan. Bank diarah perketat siri keselamatan di Utusan. Dan menurut Governor Bank Negara, kita sambung sikit sahaja. Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, selain daripada 5 perincian yang Fariha kongsikan tadi, satu lagi yang diberitahu berkenaan ini adalah kawalan keselamatan yang lebih ketat bertujuan menghindari penjenayah daripada menipu pengguna. Justru ia akan menyebabkan urusan perbankan dalam talian pelanggan menjadi
menjadi sedikit rumit. Maksudnya bukan setakat boleh hilang simpanan, tetapi mereka juga boleh hilang akaun mereka pada ketika ini. Banyak kes saya tengok yang dikongsikan di laman sosial. Okey, di Cosmo saya tertarik kerana saya seorang ibu. Jadi ini antara topik yang menjadi perhatian saya, murid penat ke sekolah. Wow. Dengan jadualnya kena bangun 6 pagi bangun, kejar-kejar 7 suku kena dekat sekolah dan sebagainya. Sekolah habis sampai 1.15 balik makan, tak sempat makan pun. Pukul 2 mandi dan sebagainya, pergi kelas petang semua. Homework banyak macam tu. Malam jadi itu homework lagi ya. Dia kata jadual harian terlampau padat, belajar lebih 12 jam sehari bikin pelajar stres. Okey, Harian Metro pun ada juga kongsikan berkaitan dengan judi online kembali rancak. Dah selepas daripada pandemik ni, maksudnya mereka ni semua kembali berleluasa. Jadi berhati-hati, jangan terpedaya tau. Sekali masuk je, memang susah nak keluar ni. Okey? Baik. Esok MH akan bawakan trauma yang tidak berkesudahan. Trauma ni memang tak akan berkesudahan kalau misalnya macam pernah kena dera ke, pernah kes colik dan sebagainya. Colik ni, ini antara yang ada sekolah telah pun keluar surat rasmi kepada ibu bapa bahawa kena memantau anak-anak kita sebab kes colik telah berluasa sekarang ni kan. Okey, itu trauma yang tidak berkesudahan, tapi ini adalah satu keindahan yang kami nak berikan kepada anda juga tidak berkesudahan. Malaysia hari ini tamat pada ketika ini, tapi kita nak tamatkan dengan persembahan daripada Tok Ki. Silakan. Yang istimewa, kaulah segala yang aku cinta. Terbit mentari, basah menanti, kau tiada di sisi. Di penghujung jiwa, di kala duka, belum sempat aku cari.